Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Ah, Hari Raya. Maaf saya dan batin. ya, selamat Hari Raya Mak Azam Batin. Jadi, Ya, bagaimana untuk Hari Raya di Lawas untuk ya tahun kita ini? mengadakan rumah terbuka Mhm, selama 2 hari, mhm, kedua dan ketiga hari ini. Begitu menyeronokkan. mhm. Ianya menyeronokkan sebab ramai kaum keluarga, sahabat andai yang datang berkunjung daripada Sabah, Ya. daripada Brunei dan sudah tentunya dari kawasan di Lawas ini. Mhm, Ini akan dapat merapatkan lagi tali silaturahim di antara satu dengan yang lain, dan yang utamanya ialah kita bermaaf-maafan mhm. antara satu dengan yang lain. Ya, Uh, Kerana maklumlah kita ini manusia biasa ya, ya, betul. tidak sunyi daripada melakukan kesilapan Mhm, baik secara sengaja maupun tak sengaja. mhm, Jadi inilah saat dan ketika untuk kita bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. mhm. Ya begitu menyeronokkan, ramai beribu-ribu orang yang datang Ya. daripada semua lapisan masyarakat. Mhm, Uh, Tak kira pegangan agama, budaya berbeza, dan misalnya di Lawas ini ya. kita menerima kunjungan bukan saja di kalangan masyarakat Melayu Mhm, daripada suku kaum Lembawang, Iban, uh, Cina, dan di Laos ini mereka yang datang berkunjung mhm. masyarakat Cina dengan lion dance mereka sendiri. Wow, wow. Dan tahun lepas Mhm. uh, masyarakat Iban dia datang dengan ngajatnya Ngajar. ya. Mhm, Jadi ini menunjukkan bahawa kepelbagaian yang ada di dalam masyarakat kita, bukan saja di Lawas ini, malah di seluruh negeri Sarawak ini, mhm. bukanlah satu masalah. Ianya merupakan satu kekuatan bagi kita, kepelbagaian dalam kesatuan. Itu dia sedikit sebenarnya Ya. mengenai hari raya kita berada di Lawas, dan nak tahu juga mengenai signifikan yang ada di Lawas. Mungkin ada perkembangan baru yang akan datang. Ya, kita mempunyai banyak perancangan Mhm, uh, dari segi projek yang akan dilaksanakan yang akan dapat memberi impact kepada pembangunan dari segi sosioekonomi masyarakat di sini, uh, bukan saja di Lawas, di Limbang dan di kawasan utara ini. Satu ialah kita nak menumpukan dari segi pembangunan infrastruktur. InsyaAllah Northern Coastal Highway yang akan menghubungkan uh, Miri melalui Brunei akan kita laksanakan uh, untuk sebahagian daripada Coastal Highway. Kita namakan dia di sini sebagai Northern Coastal Highway, dan insyaAllah ianya akan dapat dilaksanakan pada tahun ini. Kita berusaha untuk memastikan ia dapat dilaksanakan pada tahun ini. Itu highway ya. ya. Uh, Keduanya dari segi Sarawak Link Road itu, ianya dilaksanakan tanpa melalui negara Brunei, but this is going to be integrated with the Northern Coastal Highway. Fasa pertama sudah bermula, sedang dalam pelaksanaan sekarang, bermula daripada Lawas ini hingga ke daripada Globus ke Long Loping, dan ianya akan diteruskan sehingga ke Limbang, terusnya melalui Gunung Mulu itu ke Baram dan Kemiri. Ya.
kita juga akan membina beberapa buah jambatan, ya. Misalnya di Limbang, Second Bridge dalam pelaksanaan. Kita juga akan melaksanakan satu lagi jambatan di Limbang itu. Di Lawas ini, jambatan Bandar Lawas ini sudah dalam pelaksanaan, dan insyaAllah di Kuala Lawas itu yang merupakan sebahagian daripada Northern Coastal Highway juga akan dilaksanakan serentak dengan pelaksanaan Northern Coastal Highway. Dan dari segi bekalan elektrik pula, insyaAllah pada tahun ini ya, Lawas dan Limbang akan dapat dihubungkan kepada state grid, ya. Dan ini akan memberi impact kepada usaha untuk meningkatkan lagi pembangunan di kawasan ini, dan juga membolehkan kita untuk membangunkan, ya, bekalan elektrik. Kita mempunyai banyak sumber potensi begitu besar dari segi cascading dam dan juga dari segi solar, ya. Di northern area ini mempunyai potensi yang begitu besar untuk solar power on land, atas tanah itu. Dan dari segi bekalan air pun kita akan perluaskan dari segi coverage-nya, dan sistem telecommunication juga akan dipertingkatkan. Dan dari segi kesihatan, hospital di Lawas ini sudah dalam pelaksanaan, dan beberapa klinik lagi di klinik desa akan dilaksanakan, ya. Dan klinik Lawas ini sudah hampir siap sepenuhnya, dan di Limbang kita akan wujudkan hospital yang ada kepakaran khusus, ya, kepakaran khusus, ya. Dan dari segi pendidikan dan kemahiran, kita mempunyai perancangan, walaupun dari segi pendidikan ini adalah merupakan kuasa kerajaan persekutuan, tetapi di bawah Northern Region Development Authority, kita telah pun mengagihkan sebanyak 160 juta untuk kita membaik pulih sekolah-sekolah, malahan membangunkan beberapa kemudahan, ya. Dan di Lawas ini, untuk meningkatkan kemahiran, skill development, kita mempunyai satu bangunan untuk kampus Saintek. InsyaAllah ianya akan siap pada tahun ini, di mana pada masa ini mereka beroperasi di kampus sementara. Dan insyaAllah ya, MRSM juga akan dilaksanakan di Lawas ini. Pusat Gate Mara yang ada sudah sedia beroperasi di Sundar, ini boleh dipertingkatkan, ya. Begitu juga yang ada di Limbang itu. Dan dari segi kemudahan-kemudahan lain di Limbang dan Lawas, ya, pusat pentadbiran di Lawas ini sudah dilaksanakan setinggi 16 tingkat, ya. Di Limbang pun dah juga dalam pelaksanaan. Ini akan memberi kemudahan dari segi pentadbiran, dan banyak lagi bangunan-bangunan kerajaan yang kita rancang. Dan dari segi
perumahan. Kita sudah melaksanakan di beberapa tempat program resettlement scheme dan pembesaran kampung, dan kita juga nak melaksanakan projek perumahan yang akan dikendalikan oleh agensi-agensi yang berkaitan di Limbang, di Lawas ini. Dan kita juga merancang dari segi perancangan bandar itu sendiri, ya. Dari segi perancangan bandar itu ianya hendaklah dirancang. Kita sudah ada master plan untuk pembangunan bandar di Lawas, di Lembang. Tetapi kita nak review dari segi perancangan itu untuk mengambil kira perkembangan-perkembangan yang berlaku, ya. Dan ya, kita mengharapkan dengan infrastruktur, basic infrastruktur ini yang kalau sudah terlaksana sepenuhnya, termasuklah untuk kita menghubungkan kemudahan jalan raya dan fasilitis yang lain hingga ke kawasan sempadan di berkelalan dengan Indonesia. So kita juga mempunyai perancangan, ya. Ini akan dapat meningkatkan lagi aktiviti ekonomi, dan salah satu yang kita rancang ialah dari segi pembangunan untuk industri yang berasaskan pada oil and gas di Lawas ini. Sudah ada minat daripada pelabur-pelabur untuk melabur di sini, dan kita sudah ada master plan, ya untuk pembangunan industri berasaskan oil and gas ini di Lawas. Dan dalam sektor oil and gas ini juga kerajaan itu telah pun memberi lesen kepada Petros, ya, untuk membuat kajian tentang potensi untuk sektor oil and gas onshore, ya, di merangkumi kawasan di Limbang dan Lawas ini. Jadi studi sudah pun dibuat, dan kita perlu mempertingkatkan lagi studi ini supaya kita mempunyai data-data yang lebih komprehensif. Kita berharap, ya, ianya akan dapat ya, dilaksanakan. Dan Lawas ini mempunyai potensi yang begitu juga Limbang, ya, dari segi pembangunan ekoturism, ya. Kita mempunyai hot spring di Mararat itu yang begitu seronok sekali, ya. Dan kita mempunyai kawasan tinggi, Gunung Murut di bahagian ini, ya. Dan di Limbang pun ada attractionnya sendiri. We are very rich in terms of flora and fauna. Dari segi culture, budaya kita itu kita kaya dengan sumber-sumber alam, budaya, makanan pun macam-macam, ya, di bahagian ini, di Limbang dan Lawas ini. Jadi ini adalah satu tarikan yang mempunyai potensi yang besar untuk kita nak bangunkan, ya. Asasnya ialah dari segi connectivity itu. InsyaAllah kita juga di Lawas akan mempunyai airport yang baru, ya. Dan di Limbang juga kita akan
panjangkan runway yang ada. Dan dari segi agriculture juga mempunyai potensi yang begitu besar. Dan di Lawas ini dilihat sebagai satu kawasan yang akan dapat dibangun menjadi pusat untuk bidang penternakan, terutama sekali kerbau. Ya. Inilah fokus kerajaan negeri. Dan untuk kerbau ini saya penuh yakin ia akan dapat dibangunkan. Malahan downstream activities-nya pun sudah bermula. Ada sebuah syarikat sudah mendirikan kilang, cuma menunggu bila dia nak beroperasi untuk membuat cheese daripada susu kerbau gitu. Ya, susu kerbau. Iya, ya. So ini adalah satu potensi yang dapat dibangunkan. Dan begitu juga dengan padi di kawasan Limbang ada mempunyai potensi yang begitu besar. Begitu juga dengan Lawas ini. Beberapa kawasan mempunyai kawasan yang begitu sesuai untuk tanam padi. Bukan saja padi bukit, padi paya pun mempunyai potensi yang begitu besar untuk kita nak bangunkan. Dan untuk jenis tanaman yang lain begitu sesuai. Dan perikanan pun dari segi cash culture mempunyai potensi sebab air dia sesuai di sini. Mengikut kajian yang dibuat dulu, air yang di kawasan ini begitu sesuai sekali untuk kita bangunkan untuk cash culture. Jadi itu adalah potensi yang boleh kita bangunkan. Dan kita juga berusaha untuk meningkatkan pembangunan dari segi bidang keusahawanan, perniagaan. Lebih-lebih lagi dari segi perusahaan kecil dan sederhana. Dan khususnya on food processing, kerap tangan. Di Lawas ini sudah ada masyarakat yang terlibat dengan begitu aktif sekali yang membuat beads daripada clay itu di Kampung Long Tuma itu yang diusahakan oleh masyarakat Lon Bawang ya. Mempunyai potensi yang begitu besar ya. Jadi kita dari segi cottage industry ini mempunyai potensi. Yang penting ialah kita berharap semua basic facilities itu bukan saja dapat memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk mengusahakan tanah-tanah mereka ataupun terlibat dari segi ekoturism. Dan ini juga akan dapat menarik minat pihak pelabur sama ada daripada dalam maupun daripada luar ya, FDI. Dan untuk itu untuk merancangkan lagi pembangunan yang kita rancang ini, kita juga YB Premier sudah bersetuju untuk kita bangunkan pelabuhan di Lawas ini. Dan ianya begitu strategik sekali dari segi kedudukan kita. Dan mengikut laporan kajian yang dibuat, ia mempunyai kedalaman yang begitu sesuai sekali. Saya diberitahu dalam 25 meter kedalaman without dredging. So di Pulau Sari itu. Dan itulah tempat yang kita nak bangunkan. Jadi ya kita merancang ini semua
Selain daripada program-program yang kita terus laksanakan dan yang kita lihat yang projek mega ini akan dapat memberi impact ya untuk pembangunan sosio-ekonomi masyarakat kita di sini. Dan inilah sebenarnya niat dan tujuan kerajaan supaya dapat memperseimbangkan pembangunan di antara satu wilayah dengan satu wilayah. Dan kita mempunyai potensi-potensi yang besar yang mungkin tak ada di kawasan lain. Jadi kita dipertanggungjawabkan melalui NRDA, Northern Region Development Authority, supaya dapat memberi fokus apakah kekuatan-kekuatan yang ada di kawasan ini. Dan inilah yang akan kita tekankan, yang akan kita perluaskan. Jadi itu dia antara perkongsian sedikit sebanyak yang bersama dengan Dato' Amar. Dan selain pada perkongsian yang dikongsikan cukup manfaat, dan kita nak tanya juga dengan Dato' Amar, mungkin ada ucapan sepenuh hari raya juga untuk penonton-penonton dan juga pendengar Suara FM yang tengah pun menyaksikan rancangan kita untuk 34 jam untuk hari ini. Silakan. Ya, pertamanya saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf lahir dan batin, dan saya berharap ya ianya akan dapat merapatkan lagi hubungan antara kita, sama kita. Walaupun kita berbeza dari segi agama, ya, adat resam berbeza, dan kepelbagaian itu ada. Itu seharusnya tidak menjadi penghalang untuk kita meningkatkan lagi kerjasama, perpaduan di antara kita sama kita. Kerana yang penting ialah perpaduan itu akan menjadi asas kepada kestabilan. Dan kestabilan itu akan menjamin dari segi keselamatan kita. Dan akan dapat kita menumpukan usaha bagaimana untuk nak meningkatkan lagi pembangunan dari segi kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dan memberi peluang untuk kita membangunkan apa yang dapat kita usahakan berdasarkan kepada kekuatan-kekuatan yang ada. Yang penting ialah kita mahu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan untuk itu berlaku ianya memerlukan kemudahan-kemudahan asas seperti ini. Keduanya, masyarakat haruslah berusaha untuk meningkatkan keupayaan mereka. Pendidikan penting, kemahiran itu penting. Maklumlah sekarang ini kita bercakap tentang digital economy, new economy, circular economy. Dan ini adalah sesuatu yang berubah dari segi struktur ekonomi itu sendiri. Dan kalau kita tidak meningkatkan keupayaan kemahiran kita, kita mungkin akan tertinggal dan kita tidak mahu tertinggal. Dan kita tidak mahu menjadi pinggiran, kita tidak mahu menjadi penonton, kita mahu menjadi catalyst. Dan itulah pentingnya kita harus mempunyai kemahiran-kemahiran yang diperlukan supaya kita menjadi penggerak kepada pembangunan itu sendiri. Baik, Datuk. Terima kasih atas perkongsian yang kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton dan juga pendengar Suara FM untuk kali ini. Dan aku pun selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin daripada kami di sini. Kembali bersama dengan rakan kita di studio.